Nama buat live kat TikTok tak ni. Takut kena kat. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ni 5.50 petang, 5.50 petang 23 November 2023. Kita akan follow up melibatkan serbuan yang dibuat oleh pasukan gerakan am Polis Diraja Malaysia pada 20 Disember 2023. Sekarang ni, tadi petang tadi, lebih kurang pukul 1 lebih tadi, kita mendapat maklumat bahawa TV3 ada buat lintasan langsung di Jalan Silang Kuala Lumpur susulan daripada ambush yang dibuat oleh pasukan gerakan am. Dan pada petang ni, selepas 3 hari serbuan ambush tangkapan dibuat di Jalan Silang Kuala Lumpur dengan kekuatan lebih daripada 1,000 pegawai dan anggota pasukan gerakan am, dan tangkapan dibuat sekitar 1,100 lebih warga-warga asing di Jalan Silang. Sebelum ini kita di 11, kita telah turun ke Jalan Silang buat pembongkaran sejak bulan Mac 2023. Dan kita bukan turun buat pembongkaran sekali, one off, tidak. Kita turun 4 kali secara berkala. Daripada bulan 3, bulan 5, bulan 7, bulan 12 ini kita turun sepanjang bulan 3 sehingga bulan 12, 4 kali. Pada hari ini kita akan turun kali ke-5 untuk kita tunjukkan Jalan Silang di Kuala Lumpur. Adakah kesan terhadap ambush yang dibuat oleh PGA? Dia orang beras dalam keadaan tidak ada operasi ataupun perniagaan ini dijalankan, ataupun dia orang ini terus menjalankan perniagaan. Dia orang ini bebal, dia orang ini keras kepala, dia orang ini tidak pedulikan undang-undang, ataupun dia orang sedang menipu kerajaan dengan mengalibabakan lesen. Tauke-tauke pemilik-pemilik permis sekarang ini sedang tukar daripada cashier kendalikan permis adalah warga asing, tetapi dia orang sedang tukar kepada rakyat Malaysia. Sama-sama kita bergerak dan tolong share rakan-rakan kita punya live ini. Banyak ada depan ini, live ini sekarang ini. Ada lebih daripada 5, 6, 7 live sekarang ini. Tolong share, tolong viralkan sehingga sampai kepada Perdana Menteri Malaysia. Sebab kita katakan ini adalah ancaman kepada rakyat. Jom. Kita bersiaran langsung dari depan tadi. Ada mananya. Okey, terima kasih. Kita sekarang ni follow Ustaz Sofian untuk kita tengok balik macam mana selepas Geris Reja, selepas viral, adakah warga asing dah follow the rule, follow kita punya undang-undang. Tapi kalau mereka degil, bermakna ia telah gagal. Ia telah gagal. Maknanya ada sebab difahamkan. Ada yang hari ni dah kena serbu, esok tu terus
buka kedai. Seolah-olah mereka tidak takut dengan undang-undang negara kita. Okey. Okey, share dulu. Share dulu. Polis Diraja Malaysia kawasan ini, tempat ini dikenal Bandaraya Kuala Lumpur ini, di dalam kawasan GBKL ini. Sebab 3 hari sudah yang datang Ayah Halim. yang datang Tu Ayah Halim. ambush bukan GBKL. Kalau GBKL yang datang ambush, yang datang buat serbuan, dia adalah melibatkan lesen dan permis. Okey, share dulu dalam grup-grup, Lesen melibatkan permis. dalam grup-grup anda. BBKL yang datang. Tetapi yang datang buat serbuan adalah pasukan gerakan am daripada PDRM. Bagaimana pasukan gerakan am ini boleh datang? Sebab Jalan Silang ini, Mini Dhaka ini diklasifikasikan oleh kerajaan Malaysia sebagai ancaman kepada rakyat tempatan. Bila ancaman ini berlaku, barulah PGA itu turun. Seluruh rakyat Malaysia perlu tahu bahawa Jalan Silang ini, pendatang asing tanpa izin Jadi ini, nampaknya warga-warga asing orang ini semua yang ada takut dalam negara kita ini Takut warga asing. sekarang adalah ancaman kepada rakyat Malaysia. Okey, share dulu. Kerajaan akan terus ambush di tempat-tempat lain. Kita dah tunjukkan sekarang ini. Ini Jalan Silang. Ni kita dah sampai dekat Jalan Silang Saya terpaksa live dekat FB Alibaba Malaysia. sebab saya punya tengok kedai-kedai masih Alibaba. Nampak ni. Tapi saya saya terpaksa gunakan FB sebab TikTok saya telah diceroboh. TikTok saya telah diceroboh. Okey, share dulu saudara. Kita berada tu dia ni. Ini Jalan Silang Kuala Lumpur. Baru 3 hari Baru 3 hari operasi dijalankan oleh pihak berkuasa. Tapi tengok, dia buka balik nampak tu. Nampak? Tu kedai warga asing, tengok tu. Tu dia nampak tu. Ni dia Dhaka, Mini Dhaka. Ni dia. Mini Dhaka. Nampak tu. Nampak Mini Dhaka. Nampak? Dia orang tak takut. Dah dengan pihak berkuasa kita. Dia tak takut walaupun operasi telah dijalankan. Dia tak takut. Ni masalah. Okey, share dulu dalam grup-grup anda. Kami bersama. Tengok. Ui. Nampak okey tak? Bukan warga sini lah. Nampak ni. Terus. Okey. Tengok. Teruskan dalam sementara. Kedai yang sama, peniaga yang sama, lari juga Malaysia juga. Betul lah. Terus juga di sini. Tekankan di sini. Selagi abang peniaga di sini, kita pun suka. Nama abang? Dia apa betul-betul di sini. Tengok saya beritahu. Antara kesan apa yang kita buat, rakyat Malaysia dapat kerja, betul tak? Alhamdulillah, rakyat Malaysia dapat kerja. Kalau kita tak buat, siapa jadi cashier? Bangladesh. Abang kita ni betul. Sebab kita memang pertahankan hak rakyat. Kita pun suka kalau abang kita terus jadi cashier, terus kerja di sini. Jangan bagi dia orang monopoli perniagaan kita. Terima kasih. Abang kita nama Farhan. Okey. Baik, terima kasih bang. Terima kasih. Okey, share lagi saudara. Tolong share. Apa khabar? Bagi laluan. Tu dia. Bagi laluan. Tu dia. Inilah dia saudara. Walaupun pihak berkuasa dah buat operasi, tengok dalam TV, tengok dalam semua dalam ni, semua kita tengok. Kita tengok macam tempat ni dah clear. Tengok tu makin ramai. Warga asing menipu pihak berkuasa kita saudara. Ini yang berlaku saudara.
Okey. Ni dia. Bagi dalam, ambil. Tengok tu tepi tu. Ni dia dah jadi mini Dakar. Bukan dah jadi minat, kita ingatkan bila dah buat operasi, saya cakap sikit. Kita ingatkan bila dah buat operasi, kita ingatkan dah tak ada dah ni dia orang ni. Tapi apa jadi? Ni. Batalkan permit dia dalam company saya, tapi mereka boleh dapat permit dari lain majikan macam mana? Kalau jalan duta batalkan permit, Shah Alam punya immigration boleh keluar. Kalau Shah Alam punya immigration keluar, kalau mereka cakap mana-mana boleh dapat. Saya punya tempat ada satu ejen yang buat palsu punya permit sama dokumen permit semua dengan cara underground lah. Kalau saya tahu ustaz, saya boleh tunjuk ejen tempat mana semua. Tapi sini saya tak nak bergerak, mesti dia orang akan pandai. Thank you Okey. Kalau di bawah setuju kita pergi dengan akal ni nanti, komen setuju saja. Tolong share live kita, viralkan live kita sampai kepada Menteri KDN, sampai kepada Perdana Menteri. Sebab itu saya ulang sekali lagi. Saya ulang di sini, di Jalan Silang, di tengah-tengah kota raya. Saya nak bagi tahu kepada seluruh rakyat Malaysia, hari ini mesti kena tanam dalam pemikiran kita. Sebab apa yang buat ambush pada 20 Disember bukan PBT, bukan DBKL. Betul tak? Bukan DBKL. Betul. Yang buat ambush, yang buat serbuan, yang buat tangkapan datang dengan pegawai dan anggota dengan kekuatan logistik berpuluh-puluh terak, 1,000 lebih pegawai dan anggota yang tangkap 1,100 warga asing di sini tanpa permit, tanpa dokumen adalah pasukan gerakan AM. Apabila pasukan gerakan AM yang buat serbuan, yang buat tangkapan, bermakna kerajaan Malaysia telah mengiktiraf, kerajaan Malaysia telah mendengar ruahan daripada rakyat bahawa pendatang asing tanpa izin yang memonopoli perniagaan, yang merompak subsidi adalah ancaman kepada rakyat Malaysia. Sebab itu PGA yang buat serbuan dan tangkapan. Sekarang ini kita kena tahu, warga asing pendatang haram Alibaba lesen ancaman kepada rakyat Malaysia. Setuju tak setuju? Setuju. Baik, saya bagi tahu ini isu melibatkan akak ini, isu melibatkan pasport, isu ini dia orang telah batalkan kepada pekerja dia orang ini. Macam mana immigration boleh luluskan pasport dia orang ini, permit dia orang ini, sedangkan akak ini telah batalkan permit. Betul? Betul. Kita minta Ketua Pengarah Jabatan Immigration Malaysia, Datuk Ruslin Jusof, sila jawab dan sila berikan kenyataan akhbar melibatkan majikan batalkan permit, majikan tak sambung permit, dia orang lari buat tempat lain. Okey, ini semua perlu kita bongkarkan satu persatu. Dan sekarang ini kita tengok di kota raya. Semua tempat-tempat perniagaan ini telah ditukar. Cashier dan juga pengendali perniagaan ini telah tukar kepada rakyat Malaysia. Kita jalan, jom. Okey kak. Tunjuk. Okey, tengok Permit dah permit sudah tukar. Permit sudah tukar. Okey, Saya dah batal. Batal. Dah bayar denda pun Dah- ada. dah bayar denda? Version keluar untuk lain. Oh ya, ini apa pasal jadi macam ni? Hayu. Kenapa immigration nak ambil denda kalau dia nak keluar dengan lain majikan? Okey. Kalau batal kena balik kampung. Kena hantar balik. Betul. Inilah yang berlaku, saudara. Inilah yang berlaku, saudara. Orang sepatutnya dah batal permit, dah tamat permit, masih ada dalam negara kita. Inilah dia, saudara. Tengok. Permit dah batal, apa jadi ni? Immigration. Aduh, rosak majlis itulah. Immigration Malaysia malu, sungguh malu. Sungguh memalukan. Nampak ni? Tolong hadirkan Okey, share dulu. Ini adalah wayang yang kita harap Wayang untuk pihak berkuasa ni semua ni. Konon dah settle. Tak ada settlenya lah. Nampak tu? Nampak? Wih. mana-mana kedai yang Alibaba Foundation, yang mana-mana kedai yang penipu, yang tukar
juruang yang tukar salesperson. Okey, kita akan terus ronda. Selepas ini kerajaan terus buat pemantauan dengan dekat dan Ada kepala dia. Balik dia, Ha? Ha? balik. Balik apa? Ada pula yang marah gambar dia tu. Orang Melayu. Saya rasa dia punya taiko tu. Tiba-tiba Dia suruh orang padam balik tadi. Apa nak padam, kita ambil video. Apa cakap bila cakap live. Gemuk seorang ni. Dia mati dengan dia. Nampaknya dia rasa saya dia jaga kawasan ni. Rasa saya dia jaga kawasan ni. Dia suruh saya padam balik. Nak padam balik video lagu mana? Kita tengah buat live. ada okey kah? Macam mana sebelum ni? Ada buat keseruan daripada PGA. Okey tak okey ni? Malam operasi buat. Dia orang ada buat tangkapan, zaman tangkap. Oh. Sini okey menjaga dia. Ada kerja sini kah? Okey kah? Apa kah? Ada jangan cakap tak betul ni. Ini video satu Malaysia ni nanti silap kena sendiri. Ada kerja. Bila start? Pagi. Bila mula start kerja di sini? Ada sudah 6 bulan bila sini. Balik streamnya bodyguard Melayu tu. Ya. Kita dapat sama perempuan. Tinggi. Dia suruh padam video. Apa nak padam video apa? Kita tengah live. Rasanya 6 bulan dah. Bagus dah. Okey dah, gaji semua bayar semua okey semua. Dalam. Bangladesh semua dalam. Okey dah. Kita mai tunjuk kalau betul bagus jalan menjaga bagus. Rakyat Malaysia boleh cari makan. Kita orang pun suka. Betul dah. Jangan kasih dia orang Alibaba. Ada dia punya ejen dia. Ejen dia ada, dia punya ejen dia. Dia warning saya suruh delete video. Oh gila tu. Tapi saya tak takut langsung. Kalau dia ajak tumbuk, kita tumbuk kita ni. Memang tumbuk. Memang kita tumbuk. Kerja. Ada kerja cashier. Dia punya apa ni? Bagus. Tali barut dia. Tali barut dia. Tunjuk sama saya punya sana video itu IC. Okey, kita mau rakyat Malaysia macam ni. Boleh bekerja di dalam permis perniagaan. Rakyat Malaysia kena cari makan. Orang kita kena cari makan. Betul tak? Setuju tak setuju? Ini baik. bagus. Nah, ini bagus dah, Pak. Macam ni. Okey. Ada ini pun you punya. You jadi cashier sini ya. Okey, jadi cashier ini kedai runcit ah. Ini siapa punya? Siapa jadi sini pun you juga. Semua you punya. Oh sudah lari Tadi sini. kita tengok lain orang masa kita jalan main. Tadi kita terangkan. Gambar tadi kita terangkan. Taiko tadi. Bro, taiko tadi tu yang tinggi-tinggi dekat tepi. Dia warning kawan, suruh delete. Ya je. Kalau dia masuk macam mana? Ya. Ha? Apa dia nak ni? Dia je. Dia takut lari, Ustaz. Dia suruh kau delete. Oh bang, delete. Kita buat live. Macam nak delete? Beres. Taiko dia suruh saya delete. Taiko dia DJ Saipul dia suruh delete. Haru tu Taiko. Rasa saya dia bela warga asing. Ada sayur, ada ayam. Sekarang sudah Ada. lari. Ha? Okey. Ada semua. Ni kedai elektronik Ni kedai elektronik tapi ada sayur jual. Mana macam mana? Ada sayur, ada ya. Ada sayur. Kedai elektronik. Tiba-tiba ada sayur. Stiker je. Oh, Halal dia- Malaysia ni. Oh stiker ah. Stiker saja. Oh main tampal stiker dia nak ni. Boleh Ini cabut halal cabut. Malaysia ni bukan produk Malaysia ni. Ini bukan produk Malaysia dia. Halal Malaysia ni. Oh dia Halal Malaysia, mesti main stiker. tampal gitu ah. Patutnya dekat kotak ni. Ni nampak ni. Ayo semua halal. Tengok ni. Oh, tengok tu main letak ini nampak. Nampak ni stiker, pakai stiker. Jakim, tolong Jakim. Sayur kedai. Aduh. Tengok. Korang nak support dia orang ni. Ini lagi kau nak support. Okey, kita masih lagi ada dalam kita masih lagi ada di Jalan Silang Kuala Lumpur. Kita masih lagi ada di jalan Pinjam masak. Orang cakap pinjam masak. Kuala Lumpur sekarang ni. Kita kedai elektronik jual sarung ya. Kedai elektronik tapi jual sayur, jual ikan, jual kedai elektronik nampak. Tajuk kedai. Oh,
Betul-betul pening. Betul-betul pening. Ya. Saudara. Ya. Tadi saudara dapat tengok bagaimana Taiko dia. Dia warning saya. Gila tu. Saya kena warning kau-kau. Hampas. Tapi kalau tidak. Garuk pergi mana? Tu belakang. Aduh. Okey, mana sini. Ambil. Okey, baik yang ni dry kit Dry kit, kita minta KPDNK, kita minta JAKIM, tolonglah buat pemantauan. Yang ni melibatkan halal. Bukan senang, saya nak bagi tahu, bukan senang untuk kita nak dapatkan lesen untuk halal. Bukan senang, anda JAKIM susah. Dan ini melibatkan produk makanan. Apabila melibatkan produk makanan, ini adalah produk luar negara. Bukan produk kita ini, produk luar negara. Tetapi kita tengok, ini stiker ni adalah stiker yang diorang lekat saja. Okey, saya nak timbulkan satu tanda tanya dan persoalan. Adakah standard jabatan JAKIM ini, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ini, keluarkan halal hanya menggunakan stiker yang lekat? Kalau betul, sila bagi tahu kepada rakyat Malaysia. Stiker lekat, kalau tak betul, sila ambil tindakan melibatkan halal. Sebab kedai-kedai warga asing ini ramai yang ada stiker-stiker macam ni. Okey. Okey, sila ambil perhatian. Barang ni dari mana ni? Terima kasih. Ini kedai di Jalan Silang, Jalan Silang Kuala Lumpur. Jalan Silang masih lagi belum bersih. Banyak Okey. produk-produk yang kita Nampaknya geng-geng Bangla ramai dah duduk kat luar. Dia nak serbu kita ni, dia nak serbu kita. Nampaknya geng-geng Bangla makin ramai dekat luar tu. Mungkin dia nak belasah kita. Jadi tak apa, sabar. Mak Kilau akan terus bangkit. Kita akan dia bawa puak-puak dia ramai kat luar. Dia blok kita, dia nak blok kita. Kita tengok kita boleh keluar daripada kedai ni. Kita tengok saudara, kita boleh keluar tak daripada kedai ni. Orang hajar tu lah. Dia punya kuncu-kuncu semua datang. Dia warning kat kita. Tu dia. itu dia banyak barang-barang yang tak tahu daripada mana. Halal ke tak halal. Tadi ada penjual ni. Tadi ada orang, di sini ada orang. Tapi telah hilang. Sudah lari. Ui, ramai Polis ke apa tu? Kita masuk lagi kedai runcit dekat situ. Kita check. Tengok, ramai tu. Ramai. Jom. Hujan sekarang. Hujan makin lebat. Gerak dulu hujan. Umi mana depan ni? Kalau saya lekat stiker ni, saya boleh jadi halal ke? Tolonglah. Macam ni pun boleh, bang. Kalau halal pun boleh taruh stiker ni. Malaysia ada. Okey, ini okey. Baik, terima kasih. Okey ya. Kita masih Tengok Bangla. Dia orang dah mula. Tak boleh sebut lah, itu talking orang makan. Tadi tu sebut, you check balik dalam rekod. Manis Slim buat apa? Ada itu apa ni? Sebut apa Manis Slim? Tak ada masalah. Kalau dia sebut Manis Slim Corporation. Ya, tapi jangan company itu buat makan. Ada kesalahan dengan Manis Slim? Tak ada masalah. Okey lah. Tapi jangan berjerit lah Tadi saya dengar jangan berjerit. Kita nak menjerit, kita punya pasal. Kita tak ada masalah. Jalan je lah. Tak ada apa. Kita menjerit. Tak apa. Ketua Kita menjerit. Tadi awak berjerit. Kita menjerit. tak apa. Ni dia punya Taiko dia. Apa you nak serbu kita? Bukan sebu. Habis tu, you pun menjerit. You pun menjerit. You pun ingatkan sini. You kontrol sini ya. Ini dia. Ini dia saudara. Taiko yang jaga kawasan ni. Tengok saudara. Tengok saudara. Taiko. Taiko bro. Taiko sudah mari. Melayu Taiko bro. Mari lagi Taiko dia. Apa tak nak angkat?
Ha? Apa? Taxi kenapa tak nampak ni kan? Tolong lah. What you talking about? I tak faham. Saya mau balik rumah. You Dia dah- orang taxi tak angkat. Oh, Kita mana? taksi dah angkat. Ini. Apa? Ini taksi angkat ini. Ya, Orang mau tak balik. angkat. You mau balik mana? Saya mau balik kisah tak. You baru. Dulu money saya mau pergi. Okey. Kita akan terus bongkarkan di Petaling Seri. Setuju tak setuju? Setuju. Kita nak cakap deras kah? Kita nak cakap pelan kah? Ini kita punya hak. Kita punya hak. Kita bukan ganggu kedai. Kita bukan pecah kedai. Kita nak sebut siapa kita sebut. Kita tak tuduh ada lesen, tak ada lesen. Pedulikan semua ini tuan-tuan. Tak ada hal. Tak ada hal. Okey. Jalan. Jalan. Depan. Saya pun ada. Saya pun tahu orang kanan. Cakap orang betul. Nampak kecoh, ada kecoh. Ada kecoh. Nampak ada kecoh. Ada kecoh. Nampak ada kecoh. Ada kecohan, ada pihak yang cover, ada taiko dia. Sudah berbunyi. Tu dia. Ini dekat Jalan Silang, Dhaka Biryani House. Ini dah jadi Dhaka. Nampak? Mini Dhaka Kuala Lumpur. Tolong kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tolong. Operasi tangkap bukan main lagi. Keluar TV, semua keluar media. Semua keluar. Oh, 1,000 satu orang kena tangkap. Oi, bukan main lagi. Rupa-rupanya bila kita mari sehari, 3 hari selepas operasi dijalankan, la ilaha illallah, macam tak ada apa-apa, saudara. Macam tak ada apa-apa. Tengok ni, saudara. Nampak macam nak berlaku kekecohan. Ustaz Sofian di attack. Ustaz Sofian di attack. Warga asing ada di sini tiba-tiba warga negara muncul. Warga negara Malaysia muncul. Taiko 3-4 orang. 3-4 orang muncul nampak tu. Nampak. Tadi dia marah saya, dia suruh delete. Sekarang ni nampak. Nampak saudara, nampak. Nampak tu penuh tu bangla nampak. Gila tu lah, Malaysia ke Bangla ni. Wisma Malik nampak tu. Nampak. Tapi nampaknya dia macam boleh settle. Dia tak buat. Polis tak nampak polis. Immigration tak nampak. Dia buat operasi hari itu lah. Ni macam hujan lebat pula dah ni. Macam akan berlaku kekecohan ni sebab kita dah dikepung pula oleh puak-puak warga asing. Memang dia koyak lah, dia jaga kawasan ni. Mungkin dia jaga. Bila kita datang kerja ke kawasan ni, Okey, kita jalan. Okey. Jalan depan. Jalan depan aja. Halal. Mana? Ini dah juri stik halal. Ni sudah ada nampak. Stik halal apa? Nanti kita akan tunjuk. Kita akan tunjuk kau stik halal Dikala. Kau. Tengok ni, ramai warga asing. Gila tu Jalan Silang Kuala Lumpur, saudara. Habis Malaysia. Malaysia dijajah kembali. Tengok dalam TV bukan main lagi, operasi dah dibuat. Satu Malaysia 1,000. Rupanya operasi menangkap 1,001 warga asing ni hanyalah kisah 1,001 malam. Rupanya kisah 1,001 malam, saudara. Agak dah. Ini semua movie yang dibuat habis Malaysia. Gila babi tu. You baliklah, you tadi. Baliklah, telefon ke taksi arah. You sudah minum, baliklah. You sudah minum, baliklah. Ini pun satu hal juga. Dia dah minum, bau arak. Kaki ayam gitu lah.
Tu. Betul. Macam kat luar negara. Dia orang dah mula nak attack kita. Dia dah mula nak attack kita. Dia dah mula nak attack kita. Ni dia nampak tu. Ini lebih hebat. Ini lebih hebat. Ini lebih hebat daripada Kuantan ni. Ini dekat Kuala Lumpur. Lebih hebat daripada Kuantan. Berapa kali ya? Berapa kali hebat lagi? Berapa kali ini banyak kali hebat. Ini berkali-kali. Berganda-ganda. Bukan main lagi keluar TV. Kita ingatkan dah settle. Baru 2 hari 3 hari. Baru 2 hari 3 hari. Rupanya indah kabar dari lupa. Rupanya hikayat 1001 malam. Wayang gambar tu memalukan kita rakyat Malaysia dah. Memalukan. Operasi sebab tu saya buat video, saya kata 1000 orang ditangkap, 1000 orang ditangkap. Ada beribu-ribu lagi orang yang duduk dekat sini. Yang ditangkap 1000 orang. Yang ada beribu-ribu lagi sekarang. Ramai yang ada yang tidak ditangkap. Yang ketika operasi dibuat, operasi dijalankan, operasi dijalankan, dia orang ni menyorok, dia orang ni menyorok. Ataupun ada taiko-taiko yang ujung. Apa? Abang Tarmizi ni, Ha. dia berniaga di sini. Ha. Kita tak boleh tengok abang tak apa. Masih bang, dan Ha. kita bagi penjelasan. Ha. Abang Tarmizi ni dia berniaga di sini. Dia kerja bang. Ha. Kerja di satu permis. Kita tak nafikan ada lesen, tak ada lesen, kita nak mau bertikai tu. Tapi cuma kita nak bagi tahu Abang Tarmizi kita berniaga di sini di dalam section yang kecil ni. Dan kedai ni semua, jam ada di sini. Kedai-kedai handphone ada di sini semua. Bukan di bawah kendalian Abang Tarmizi kita. Oh, ni bangla. Ada orang dia orang. Nampak? Ada Bangladesh yang kendalikan. Tetapi kita mai di sini dia orang tak ada. Oh, dia lari. Dia pergi solat. Nampak? 6.20 dia pergi Nampak solat. Saya pusing di sini. Sampai 7 lebih maghrib kita tunggu dia akan mai ke tak akan mai. Tapi kita nak bagi tahu bahawa terima kasih kepada Abang Tarmizi kita. Dia jaga di sini, kerja di sini, cari rezeki. Kita sentiasa support rakyat tempatan. Sebab memang kita nak peluang-peluang pekerjaan diberikan kepada rakyat tempatan. Tetapi yang tempat ni, mai sini tunjuk. Tempat ni ada warga Bangladesh yang jaga. Ini saya pun tak tahu. Tapi Abang Tarmizi. Ni dia pakai berapa lesen ni agak? Abang Tarmizi bagi tahu. Berapa lesen? Tengok ada beberapa perniagaan Yang berbeza-beza. dia orang jaga, tapi sekarang dia orang tak ada abang. Dia keluar pergi minum minum ke solat dia tak tahu. Lesen pakai berapa lesen ni bang? Terima kasih. Penjual ni. Lesen guna berapa lesen bang? Satu lah. Satu je lesen. Ni dia satu lesen, nampak? Sebenarnya bandaraya Lesen satu lah. Apa cerita di BKL oi? Lesen satu. Ni dia. Ni nama apa ni? Balkis Nasirah Enterprise, nampak? Satu lesen tapi tengok berapa kedai dia ni. Kedai kecil lah. Satu kedai. 2 kedai ni. Ni kedai telefon. 3. Nampak ni? 4. Ini minyak wangi pula. Muslim Perfume 4. 5. 6 ni. Ni kedai apa ni? sebagai kerajaan Lesen nama apa? Tengok. Ni lesen nama. memberi ancaman kepada peluang-peluang Balkis Nasirah Enterprise. Gila tu lah. hujan lebat ni. Kita kena sadar yang kat sini. Lesen macam biasa ya. Lesen memang ada. Lesen. Okey. Ini adalah salah satu kesalahan melibatkan PBT. Mana boleh tulisan ini ditulis dalam tulisan Bangladesh. Ini menjadi trademark kita rakyat tempatan. Tulisan buat iklan adalah tulisan dalam bahasa Malaysia. Ini jadi berapa kaum dan bangsa dalam negara kita? Cukup yang ada. Melayu, Cina, India. Cukup 3 bangsa yang besar dalam negara kita. Sekarang ini datang pula Bangladesh, datang pula Rohingya, datang pula Pakistan. Buat macam ni. Adakah ini dibenarkan oleh PBT, oleh kerajaan? Dia minum tu, minum. Dia minum tu. Apa masalah? Jalan dah.
Dia minum. Dia mabuk. Minum. Mabuk ah. Minum. Gila. Dia mabuk ah. Dia daripada tadi. Apa ini siang-siang mabuk ah. Gila ni orang. Jadi ramai-ramai kita Mabuk ni orang. Okey, share dulu. Okey, yang ni tengok ah. Yang ni pun salah satu yang kita perlu PBT ini ambil tindakan buat risikkan, ambil tindakan terhadap peniaga-peniaga ini. Sebelum ni seluruh rakyat Malaysia Tu semua tu. sebelum ini Duk tengok yang buat Bangla. Nampak? yang buat tangkapan Gila bukan tu lah. tetapi pasukan Bangla duk tengok tu. Tu sana lagi. Ramai betul lah Bangla, gila betul. Ini mini Dakar ni, memang Dakar. ambil tindakan Aduh. Jalan Silang Kuala Lumpur. PBT Jalan Silang. Pegawai Risik Immigration ada Jalan Silang Kuala Lumpur lokasi terjah baru-baru ni yang dibuat oleh pihak berkuasa baru-baru ni. Ini yang perlu dibuat supaya rakyat Malaysia selesa. Kita ada tanya beberapa orang di kalangan rakyat Malaysia, mereka takut untuk datang ke Jalan Silang sebab mereka rasa bahawa ini bukan negara Malaysia, ini adalah negara Dhaka, Bangladesh. Sebab itu rakyat Malaysia mula terancam. Apabila rakyat mula terancam, kita tidak masuk ke Jalan Silang, rakyat kita tidak datang ke sini, tidak berbelanja ke sini, peluang-peluang ini akan digunakan oleh warga-warga asing untuk memonopolikan perniagaan, untuk jadi satu komuniti yang besar dalam Jalan Silang ini, dan inilah akan jadi tempat komuniti besar warga asing di kota raya dan akan menghilangkan identiti Malaysia. Kemana kita ya? Ke sini, jom. Okey, kita bergerak. Tu dia saudara beginilah keadaannya. Kita dah macam Terima kasih bang. Bang, assalamualaikum bang. kita dah macam berada di negara Bangladesh. Sekarang kita sedang berada di mana? Negara apa bang? Bangla Street kita panggil. Dhaka. Ini Dhaka, mini Dhaka. Oh, ini pun sama. Tapi tokek lari yo. Tapi lo tokek. Oh, dia India duduk situ. Ini mesti dia call ni. Ini mesti dia call. Banyak rakyat tempatan juga yang duduk di sini ya. Tu India tu. Dia mesti call. Dia call tu. Dia baru call. Dia baru call tu. Nampak tu. Kakak mana bang? Kakak mana kakak? Petang Street. Ni dia. Mini Dhaka. Bangla Street dekat Kuantan, Bangla Street. Dia dekat Jalan Bukit Ubi. Dengan penguat kuasa yang ditipu secara terang-terang oleh warga asing. Ya. Tadi saya di dalam kenderaan, saya lalu di sini, saya tengok cashier ini semua adalah warga asing. Bila saya dalam kenderaan, saya buka tingkap dan saya tengok, saya bagi tahu jangan tukar cashier. Semua adalah warga asing. Kedai-kedai ini dikendalikan oleh warga asing. Tetapi sekarang ini, bila kita mula datang selepas itu, kita tengah kita datang, diorang telah tukar cashier ini semua. Ini adalah satu penipuan kepada undang-undang dan kerajaan. Sampai bilakah penguat kuasa kita, kerajaan kita, wakil rakyat kita, ahli parlimen kita nak ditipu oleh warga-warga asing yang datang dalam negara kita? Sampai bila tuan-tuan? Ini persoalan dia, ini amat memalukan. Kalau kita sebagai rakyat Malaysia, kita pun ketahui bahawa mereka ini sedang buat sandiwara dan wayang, takkanlah pihak berkuasa, takkanlah kerajaan yang ada pegawai risik, yang ada pegawai penguat kuasa, yang ada melibatkan pelesenan, yang pegawai-pegawai bandaraya ini setiap hari ada di sini, yang ada ahli majlisnya, yang dibayar mereka ini semua. Takkanlah mereka tidak tahu bahawa warga-warga asing ini sedang menipu, sedang sandiwara, sedang wayang, sedang merompak hak rakyat. Ini yang perlu kita tanya, dan insya-Allah kali ini adalah kali yang kelima kita jejakkan kaki di Jalan Silang Kuala Lumpur. Kita akan terus pantau bagi pihak rakyat Malaysia. Hujan ni lah. Hujan. Okey. Itu dia.
Hujan ya. Cuaca hujan sekarang ni. Okey, terima kasih saudara. Kita masih lagi berada di Dakar, Mini Dakar. Mini Dakar, nampak tu? Dia orang boleh relax, tak ada apa-apa. Operasi. Tengok kedai kecil. Oh, tu. Mini Dakar. Yelah, aduh, mampus lah. Mampus. Mampus saudara, mampus. Mampus Malaysia kita macam ni. Apabila Mini Dakar ini keluar dalam TV, dalam surat khabar, dalam internet mengatakan operasi sudah dijalankan, 1,001 orang telah ditangkap oleh pihak berkuasa kerana mereka tidak ada dokumen yang sah, pendatang asing tanpa izin. Tapi apa yang berlaku saudara? Bila hari ni kita pergi terjah dekat sini. Tu dia. Bila hari ni kita pergi terjah kat sini, rupa-rupanya saudara, mereka bebas berniaga macam tak ada apa-apa operasi yang dibuat oleh pihak berkuasa. Padahal yang buat operasi ni saudara, PGA, hancur lebur. Tu dia. Belum lagi. Ni dia. Kedai. Ni kedai ini restoran nampak. Tapi ada India pula di situ. India pula di situ. Nampak? Kedai sebelah tu macam nak tutup dah. Kedai sebelah tu dah tutup lampu lah. Macam nak tutup. Bangladesh. Tu dia. Ania, tak tahulah Ania. Awak tanya saya, awak tengok sendiri je. Buka macam tak ada apa-apa, nampak? Kalau operasi itu dah betul-betul operasi, takkan dia orang boleh buka senang-wenangnya. Maknanya dekat sini Bangla lari. Tak makan saman. Bukan tak makan saman, ada benda tak kena pihak berkuasa di negara kita. Bukan saja di Kuala Lumpur, di Kuantan pun sama saudara. Tutup dah sebelah. Tiba-tiba tutup pukul 6. Awal tutup. Tutup tiba-tiba sebelah. Dia tak bagi kita terjah lah tu. Ini kedai cepat-cepat tutup, nampak? Kalau tak salah kenapa dia tutup, nampak? Nampak tu? Kenapa dia tutup saudara? Kalau tak salah apa nak tutup kan? Inilah dia saudara. Tolonglah pihak berkuasa. Anita Muhammad Noor. Dia orang berbisnes. Dia orang berbisnes. Ada budak Melayu kerja, Ada budak Melayu kerja. Tapi budak Melayu kerja. Sebab surplus, hari ni abang ni dapat kerja. Orang warga Malaysia ni dapat kerja because of surplus. Dapat kerja tu seorang lagi. Selama ni orang tak ada kerja tau. Ya. Bila surplus turun kerja semua dapat. Ya, mana? Sekarang orang Malaysia kena panggil Dapat kerja. Ya. Sekarang orang Malaysia tak payah buat kerja jahat-jahat semua. Ya. Ni dia baju merah. Tak ada orang Malaysia jahat apa? Tak payah buat kerja jahat. Terus sekarang. Apa bola tutup? Tutup. Dah masa. 6.30. Surplus turun saja, kedai kena tutup. Kedai dah tutup. Lagi depan kita. Kedai dah tutup. Tiba-tiba tutup. Asal baik hari ni sudah habis masak kan? Belum. Itu pun tutup lagi tu. Dia sama dengan signboard pun tutup. Mana? Signboard? Mana boleh signboard tutup macam ni? Signboard pun tutup. Tengok Sekejap kita ambil gambar dah. Signboard pun tutup. Dapat kerja. Signboard pun boleh tutup. Nampak? Apa pasal tutup itu macam? Kenapa? Sebab nama dia signboard itu orang
Bangla. Alah, tulisan Bangla. Oh. Tutup je pasal tulisan Bangla. Tulisan Bangla. Kena ambil rakyat tempatan kerja. Dia ambil gambar dengan saya tadi. Dia nak tunjuk kepada isteri dia. Ini manusia kacau kuat punya boleh kerja. Bang, Boleh. dalam TikTok saya. PM kat TikTok saya. terima kasih untuk siapa bang? PM kat TikTok saya. Okey. Ya, sama-sama. Terima kasih. Itu dia. Kita masih lagi berada di dalam silang Kuala Lumpur. Kita masih lagi dalam edisi terjah. Cuaca sekarang ni masih sejuk, hujan turun. Alhamdulillah, walaupun tadi kami hampir dihenyak oleh geng-geng Bangla ni. Kita di-attack, tapi Alhamdulillah kita selamat. Sekarang ni masih lagi selamat. Kita dengar Ustaz Sufian. Media sosial memberi penerangan di media sosial, membuat laporan secara online, turun ke lapangan buat terjahan. Terjahan yang kita buat ni untuk apa? Terjahan yang kita buat ni adalah untuk membongkarkan isu melibatkan pendatang asing tanpa izin, monopoli perniagaan, rompak subsidi rakyat, menyusahkan rakyat tempatan. Dan sebab itu, mana-mana rakyat Malaysia nak terus menyokong kita sekarang ini, jangan sekadar menyokong di media sosial saja, tetapi teruskan juga. Kita sekarang ini dah buka untuk kelab penyokong. Kita akan lancarkan kelab penyokong Ustaz Sofian. Kita akan lancarkan, kita akan masuk pendaftaran kita di dalam ROS. Kita akan ada setiap pengerusi di negeri-negeri dan rangkaian-rangkaian pentadbiran di setiap negeri. Semua rakyat Malaysia boleh pergi ke TikTok Mat Kepo 6. Di situ boleh daftar keahlian. Yuran keahlian RM50 seorang seumur hidup. Apa yang kita akan dapat? Kita bergerak di bawah satu payung. Kita akan buat roadshow di setiap negeri. Kita akan buat bengkel untuk brainstorming bagaimana fahamkan rakyat Malaysia tentang hak-hak kita. Kita juga akan menjana ekonomi di kalangan kita punya aktivis rakyat Malaysia ini. Dan kita juga akan mengambil aduan-aduan daripada rakyat untuk kita bawa menggunakan suara kelab penyokong Ustaz Sofian ini ke peringkat yang lebih tinggi. Kita adalah sebagai pemudah cara antara 11 dengan kerajaan. Kita harap semua boleh sokong kita punya kelab ini. Sekarang sudah ada 1,000 orang yang mendaftar. Kita tunggu sehingga 2,000 orang yang mendaftar keahlian kelab penyokong ini. Kita akan lancarkan kelab penyokong ini secara official. InsyaAllah, doakan kita sebelum habis tahun 2023, kita akan lancarkan dan kita akan capai matlamat 2,000 ahli insyaAllah. Terima kasih. Bang, fokus akan ambil ni bang. Tu, dia tutup tu pasal tulisan Bangladesh tu. Okey. Tu dia tutup. Ni dia punya kargo, tapi dekat dalam dia tutup tulisan Pakistan dengan Bangladesh. Bangladesh Dengan Bangladesh. Sekarang atas ada Kargo. saja. Dalam tulisan cuma dia tutup. Mengatakan dia sendiri kena. Dia sudah takut. Okey, kita terus terjah lagi jalan silang Walaupun hujan-hujan Okey, kita bergerak lagi saudara. Agak letih tapi semangat agak letih walaupun hampir tadi kita terpaksa berperang dengan puak-puak Bangla ni. Ramai siut yang kena tangkap 1,001 yang ada dekat sini 2,002, 2 kali ganda. Gila, memang gila. Haru. Memang haru itulah. Kena tangkap 1,001, yang ada duduk kat sini lagi 2,002. Maknanya 2 kali ganda, saudara. 2 kali ganda. Saya masih lagi bersama dengan Ustaz Sufian. Kita bersama bergerak sekarang ni. Kita mahu supaya rakyat sedar apa yang berlaku ini adalah petanda yang negara kita sudah mula dijajah. Anisha bawa apa-apa pertahanan diri tak CMK? Tak ada. Tak ada. Okay, saya bawa semangat mak kilau. Tapi kalau tadi Taiko tu empuk saya tadi, memang kita bertumbuk Kalau dia empuk tadi memang terpaksa bertumbuk. Dia warning saya. Dia suruh saya delete. Dia Taiko tadi, dia suruh saya delete video.
kita tengah buat live nak delete macam mana? Dia suruh delete video tadi. Oh, berani. Berani dia suruh kita delete video. Saya tengah buat live, dia suruh delete. Memang risau lah. Memang risau. Tok Bangla duk tengok. Oi, ramai tengok kita tu, ramai. Ramai tengok kita. Ramai. Tak apa, kita dah nak keluar daripada kawasan panas. Kita nak keluar. Ni pasaraya harian nampak tu. Buyin sini berhad nampak tu. Tu. Juruwang, oi dia tulis, siap tulis. Juruwang warga negara Malaysia, siap tulis. Ini baru. Ada perubahan. Ya, ada perubahan. Baru ada peluang untuk rakyat Malaysia. Dia siap tulis tu. Syam di Kelantan ramai mohon pihak berkuasa turun padang. Harap semua ahli tim Ustaz Sufian selamat insya-Allah. Insya-Allah. Kita dalam keadaan berhati-hati ni. Kita dah keluar daripada zon bahaya. Bila dah keluar daripada zon bahaya, zon bahaya ni dekat situ tadi lah. Zon bahaya tadi kalau kita tak berhati-hati tadi, memang kita kena empuk lah. Dia ramai Dia bukan sikit, dia ramai. Dia attack kita. Dia gunakan bonzer. Tapi semangat perjuangan punya kita Melayu India kita bangkit terus berjuang tu sampai kat Petaling Street ni. Ni jalan Petaling. Petaling Street sampah. Ni. Ikut tak? Okey. Mana ikut tak? Sampah ni semua dari mana? Petaling Street ni dia. Sampah tengok tu. Sampah dari Foto. siapa yang buang ni semua? Memalukan. Warga asing. Ni Petaling Street nampak. Sekejap. Sekejap kita sampai kat Petaling Street ya. Ini pak. Ini Petaling Street. Petaling Street ni. Petaling Street ni sebenarnya kita pun pelik. Sebab apa? Jual barangan tiruan banyak kat sini. Tapi lepas. Tapi lepas. Tu Kota Raya. Tu Kota Raya tu. Tu Kota Raya. Tu Kota Raya. Kota Raya tu pun lokasi yang telah diterjah baru ni. Tu Kota Raya. Ni tempat saya melepak ni. Tahun 1989, 88 lepas SPM. Ni tempat saya melepak ni. Kota Raya. Kota Raya ni pun pihak berkuasa buat operasi. Tadi kita mari kat Kota Raya tu, dia orang tengok kita lain macam, tapi kita tak sempat nak masuk tuan ni. Pasal masa tidak mengizinkan. Esok tim Ustaz Sufian akan terjah pula ke Kelang Kelang. Ni Kota Raya. Kota Raya. Di depan kita punya ni dia. foto kita follow sini. Obat labuk kita akan biarkan. Dia pergi dah. Kita tidak akan biarkan. Kita akan terus pertahankan diri kita. Kita punya pasar, kita nak bercakap macam mana kita nak bercakap deras pelan kuat senyap kami cari tak payah mantis, tak payah buat kita tidak akan langsung terkesan. Kalau mereka ada kesalahan, kita akan serbu. Kita tak payah, kita tak peduli dia orang siapa. Ada gelaran pangkat nama golongan tinggi siapa saja, tak perlu kita takut sebab rakyat Malaysia tidak boleh berada di atas landasan undang-undang. Okey, teruskan. Bapak kami dari Bapak kami dari mana? Satu meja. Ramai yang minta suruh kita masuk dalam. Bagi jauh dulu. Duduk meja. Masuk mana? Masuk ke mana? Masuk ke mana tuan-tuan? Masuk mana? Kita akan
Hujan, Kita boleh hujan. masuk Petaling Sereng, tak ada masalah. Ayah Halim ada di sini. Ayah boleh masuk Petaling Sereng. Boleh. Tak ada hal. Kita di 11 tak ada sempadan. Kita tak ada sempadan. Kita rakyat Malaysia, kita tidak ada sempadan. Tetapi apabila hampa nak suruh kita masuk Petaling Sereng, lah ni hampa baling mai 2 lion. Sebab di depan Petaling Sereng ada 2 singa. Ada 2 singa. Kalau nak kita masuk, hampa baling mai 2 singa, kita akan masuk. Baik, stand jalan tu. Kita bagi kita punya Mr. Logo cakap untuk besok kita nak pergi ke Meru Kelang. Meru Kelang kita akan pergi. Ayah Halim selalu katakan kepada kita bahawa kita sebagai rakyat Malaysia kita tidak ada sempadan. Tak ada ayah? Ya. Tak ada. Selagi Malaysia kita boleh pergi mana-mana kita boleh pergi. Selagi Malaysia mana-mana boleh pergi. Mau ingat apa tak payah duk gempak kita. Tak payah duk takutkan kita. Selagi Malaysia kita boleh pergi ke mana-mana, kita tidak ada sempadan. Kita bagi logo cakap untuk esok kita ke Meru Kelang. Malam ni boleh kita pergi Bukit Bintang. Cantik. Boleh tak? Cantik. Ayah boleh ayah? Sukri boleh? Boleh. Boleh. Oh, tak? Bukit Bintang. Boleh. Okey, malam ni Bukit Bintang. Bukit Bintang cantik. Teh Ois. Kopi Ois. Teo Ais, Teo Beng. Kita akan turun ke Pasar Meru Kelang. Ya. Okey. Sebab saya nak ambil bateri. Siapa nak datang join boleh. Datang join Pagi. dekat Pasar Meru. Pagi kita dah ada dekat Pasar Meru Kelang. 9. Pagi pukul 9 pagi memang kita sudah ada sana. Okey? Siapa nak datang join? Okey, dipersilakan. Okey. Sekali lagi kita turun Pasar Meru Kelang, kita kerja sekali lagi. Okey? Pergi kat profil saya, Masuk besok kita akan pergi ke Kelang lagi. boleh PM Mengadukan Pasar Meru Kelang sekali lagi. Besok 24 November 2023. jauh datang. Kita akan turun ke Kelang. Kita semangat nak datang. Sebab kita dah tengok sebelum ni pihak swasta. Kita di Kuantan, kalau Kuala Lumpur lain. Kita di Kuantan bila kita tengok ada 1,001 warga asing parti telah ditangkap. Kita nampak dah. Maksudnya kita nampak sudah clear lah tempat ni. Maknanya tidak ada dah benda-benda yang mengarut yang kita tengok. Rupa-rupanya hanya 1,001 malam. Jadi hilang 1,001 ada dari. Jadi saya tengok warga asing memang tak takut berkuasa kita. Buatlah macam mana pun selagi tidak ada atau yang malam ni kita tak takut. Okey, kita Bukit Bintang sampai pagi ni datang Bukit Bintang sampai kerja di Bukit Bintang. Kita akan buat kerja di Bukit Bintang. Kita nak pergi ziarah Damaskus sekali lagi. Kita akan pergi ziarah Damaskus di Bukit Bintang sekali lagi. Mana-mana rakyat, mana-mana followers kita. Ada 1,900 orang sekarang. Apabila TikTok ini tidak shadow ban kita, bermakna kita punya view akan naik mendadak. Tetapi apabila kita kena shadow ban, dia akan turun dalam masa 30 second. 1,000 view ini akan hilang. Bukit Bintang, 2,000 mata memandang saya akan ada di Bukit Bintang. Pukul berapa ya? Pukul berapa di Bukit Bintang? 10 malam. 10 malam di Bukit Bintang. Kita akan ada di mana? Kedai mana? Kita akan bagi tahu. Pergi saja di Bukit Bintang, kita akan on live, mesti boleh tahu, mesti boleh join ya kita di Bukit Bintang. Sebab apa kita nak pergi di Bukit Bintang? Sebab kita nak bagi tahu Bukit Bintang juga adalah tempat lambakan warga asing daripada Timur Tengah ini memonopoli perniagaan, merompak subsidi rakyat. Mereka tidak ada sebarang dokumen untuk bekerja kendalikan perniagaan ini. Ini di Bukit Bintang. Kalau PGA, Pasukan Gerakan Am, boleh turun ke Jalan Silang Kuala Lumpur, boleh ambil tindakan. Sebab apa PGA ini turun? Sebab ada ancaman terhadap rakyat Malaysia. PGA ini adalah satu task force. Bila mereka turun, bermakna satu-satu tempat itu kerajaan telah klasifikasikan tempat itu sebagai ancaman kepada rakyat Malaysia. Dan kita harap Bukit Bintang ini pun PGA, pasukan yang sama, batalion yang sama, perlu turun di Bukit Bintang untuk buat serbuan, tangkapan, tindakan perlu diambil. Sebab itu adalah tempat rakyat Malaysia. InsyaAllah teruskan malam ini 10 malam
kita punya temu janji di Bukit Bintang. Saya harap semua ini kita akan hadir di sini. Ada ramai aktivis kita di sini. Dan untuk aktivis-aktivis kita yang nak datang bersama-sama kita di Bukit Bintang, kita punya followers kita punya kelab penyokong kita boleh datang ke Bukit Bintang. Malam ini kita akan ada 10 malam kita akan tunjuk Bukit Bintang Saturday night, Sabtu malam minggu. Betapa happeningnya, tetapi yang mengambil keuntungan adalah warga asing. Terima kasih kepada semua. Kita ucapkan terima kasih kepada semua. Kita ada banyak live ini, ramai yang buat live ini. Rakyat Malaysia, sebab kita sudah tidak boleh terima lambakan warga asing, pendatang haram, Alibaba lesen. Cuma kita nak bagi tahu mana-mana warga asing yang masuk dalam negara kita mengikut undang-undang yang sah, menggunakan dokumen yang sah, melalui pintu-pintu sempadan negara yang dibenarkan oleh kerajaan. Kita sebagai rakyat Malaysia mengalu-alukan warga asing ini. Kita tidak ada masalah dengan warga asing yang masuk secara sah. Cuma kita lawan sekarang ini, kita bentera sekarang ini, kita terjah, kita bongkar melibatkan pendatang asing tanpa izin, pendatang haram dan Alibaba lesen. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Yang mana baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap adalah daripada kelemahan kami semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Jumpa lagi malam ini 10 malam di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Allahu Akbar. Okey, itu dia sesi terjang kita pada petang ini. Okey, itu dia siaran kita untuk petang ini. Kita habis di Petaling Street. Kita akan jumpa lagi malam nanti, insya-Allah. Kalau ada kesempatan, saya juga akan bersama lagi dengan Ustaz Sofian di Bukit Bintang. Saya rasa Bukit Bintang ni satu lokasi yang lebih mengerikan, sebab ini kita tahulah lokasi yang memang agak hebat juga kawasan ini. Jadi saya rasa di Bukit Bintang ni lebih dahsyat lagi. Jadi kalau anda nak tengok adingan-adingan dahsyat yang mengerikan macam tadi, warga asing cuba attack kita, kita terpaksa berjuang lah. Sebab kalau kita tak berjuang, kita siapa lagi nak pertahankan negara tanah air kita ni, saudara, kalau bukan kita, saudara, demi masa depan anak cucu kita yang akan datang. Mi Balut Kerja, terima kasih. Saya masih lagi berada di Kuala Lumpur, di Kota Raya. Tu nampak tak? Depan Kota Raya, nampak. Di Kota Raya ni belakang ni Daripada pemandu bas ekspres, itulah lagi belakang ni adalah Petaling Street. Daripada pemandu bas Petaling Street di TBS. TBS apa? Terminal Bersepatu Selatan. Selatan. Terminal bas Selatan. Terminal bas Selatan, kita dah dapat aduan daripada pemandu bas ekspres ni. Kedai warga asing, cashier warga asing, dikendalikan warga asing, semua oleh warga asing. Habis. InsyaAllah kita juga akan atur ke TBS. Okey. Tu dia. Kita juga akan terjah TBS di Terminal Bersepadu Selatan. Nampaknya warga asing ni telah menguasai habis dia sapu bidang-bidang yang tidak sepatutnya. Bang Air Tawar, Seruput Skandar ramai mendatang. Amza, Burhan. Okey, insya-Allah. Ini yang kami terus laporkan, insya-Allah kita akan terjah ke seluruh negara lah. Kita akan terjah ke seluruh negara untuk menyedarkan rakyat betapa anda kena bangkit berjuang. Anda cuba bayang satu hari nanti anak-anak warga asing yang berkahwin dengan orang Malaysia ni, dia akan dapat IC. Bila dia dapat IC, saudara, dia akan bersekolah sama dengan anak kita, sekolah rendah, sekolah menengah. Kemudian dia masuk universiti, saudara. Dia belajar rajin-rajin, dia masuk universiti, dia kerja kerajaan, dia bekerja di pejabat tanah, dia bekerja di pejabat daerah, dia bekerja di jabatan-jabatan yang ada pihak berkuasa. Ipoh Port Utama Bangla, itu dia. Jadi cuba bayang, bila ada jawatan kosong, dah tentu yang sekarang dah berlaku, saudara. Di pejabat tanah ni, puak-puak Kemboja dah mula mengisi kekosongan jawatan. Puak Kemboja dah ada mengisi kekosongan jawatan.
puak Rohingya dah ada dah jadi cikgu. Jadi saudara bayang dia orang bila duduk dekat jabatan kerajaan, bila ada kekosongan jawatan, dia jadi pegawai. Bila interview 20 tahun lagi, takkan cucu kita dapat kerja. Dah tentu dah cucu-cucu kita akan merempat di bumi sendiri, tak dapat peluang pekerjaan. Dia sapu kerja-kerja kita. Buat grade haram kat sana, siap ada ulat teksi kat sana. Oi, Hamzah Baba. Saya akan doakan keselamatan anda, terbaik Hamzah Borhan, terbaik jadi kita harap semoga anda teruskan sokongan anda. Dan jangan lupa follow TikTok saya yang baru yang baru. CMK Syukri Ramli 2, CMK Syukri Ramli 3 dan CMK Syukri Ramli 4. CMK Syukri Ramli 1 yang follower 10,000 tu dah kena ban dah tak boleh nak akses dah. Saya pun kecewa lah. Kita dah dapat follower ramai kerana menyokong perjuangan kita. Kena rampas. Betul, Hamzah, ini yang berlaku kepada Palestin. Hamzah, mereka beli tanah, beli rumah, beli aset, mereka berniaga, akhirnya Israel ni ambil alih. Ini akan berlaku saudara Hati-hati saudara. Itu kalau dia masuk dalam jabatan-jabatan kerajaan. Sebab anak dia dah jadi IC. Sebab tu bila anda tengok ada warga Bangla tu kata satu hari nanti warga asing akan jadi Perdana Menteri. Mungkin ia akan jadi kenyataan. Sebab ada di kalangan mereka ini nanti yang dah graduate daripada universiti tempatan, mereka akan terlibat di dalam politik. Mereka akan masuk PAS, masuk UMNO, masuk PKR, masuk DAP, masuk MCA, masuk gerakan, masuk Bersatu. Dan mereka ada duit saudara. Mereka ada duit. Mak bapak mereka, tok mereka kaya-kaya. Dan mereka bertanding jabatan, mereka gunakan duit, mereka bertanding bahagian, mereka menang. Bila mereka menang, bayang ada 222 bahagian di seluruh Malaysia saudara. Bila mereka menang saudara, bayangkan 222 bahagian ni dipimpin oleh keturunan Bangla, keturunan Kemboja, keturunan Indonesia, keturunan Pakistan, keturunan. Cuba saudara bayang 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, apa akan jadi mereka bila ada pemilihan calon dihantar oleh bahagian, 5 nama dihantar oleh bahagian untuk menjadi calon, semua anak-anak, cucu-cucu keturunan warga asing. Cuba saudara bayang bila dia orang jadi warga asing, dia orang jadi calon, dia tanding, dia menang. Sebab dia ada dalam PAH yang mana alim sikit macam Rohingya, ada surau, ada apa ni, dia masuk PAH. Yang mana kepala masuk air sikit, dia masuk DAP. Yang mana kepala ganas sikit, dia masuk MCA contohnya kan. Dia masuk akhirnya saudara. Semua dun-dun parlimen di Malaysia ini akan dikuasai majoriti oleh puak-puak warga asing. Masa tu anda akan menangis. Saudara, sebab mereka menang. Mereka hari ini menang. Mereka akan diangkat sebagai pemimpin. Mereka akan berubah segala akta-akta warga asing, akta-akta semua. Sebab keturunan mereka dah menguasai. Hari ini dah berlaku, saudara. Hari ini dah berlaku. Tunggu lagi 30 tahun, 20. Kalau hari ini pun kerajaan terkiak-kiak. Kalau hari ini pun kerajaan terkiak-kiak untuk mengatasi warga asing, hari ini dah terkiak-kiak. Bagaimana 20 tahun lagi bila anak-anak mereka semua dapat IC? Betul Johari, saya bagi tahu betul Johari. Ini yang berlaku hari ini. Anda tengok dulu mamak-mamak ni datang sini sebagai warga asing. Sekarang dah lama buka kedai, dia dapat lesen. Dia dapat kerakyatan, PR. Sekarang dah boleh buat parti politik. Nama dia Khimah. Saudara tengok. Dia boleh buat parti. Dia menyokong kerajaan Barisan Nasional. Dia sokong. Dia jadi parti politik. Cuba bayang nanti. Ada parti Bangla, parti Rohingya, parti Kemboja, parti Bohjan. Parti Boyan. Cuba saudara bayang saudara. Bila dia menang, dia dilantik sebagai menteri. Dia Bangla jadi menteri KDN. Rohingya jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri. Cuba saudara bayang, Aman Rahman. Cuba saudara bayang. Kemudian Indon jadi menteri alam sekitar contoh. Bayangkan saudara, dia orang menguasai negara kita. Sebab itu hari ini anda kena bangkit ikut mana-mana pun. Jangan sekali-sekala anda berpeluang menyebabkan mereka akhirnya menjajah kembali negara kita saudara. Ingatlah masa depan anak cucu kita 20 tahun lagi saudara. Masa tu kita dah tua, Aman, Hamzah, kita dah tua.
Masa tu kita dah tua, jangan sampai semboyan Melayu berbunyi Amza. Masa tu kita dah tua, kalau hari ini pun kita dah gagal untuk mengatasi perkara ini. Terima kasih. Terima kasih belanja air. Rahman. Okey, alright. Nah, saya masih lagi dengan Ustaz Sufian. Kita sependapat Ahmad Syahrudin. Betul. Saya nak beritahu anda, ini yang berlaku kepada Palestin. Ini yang berlaku pada Palestin apabila Israel membeli, mengontrol ekonomi. Mereka akhirnya dia jajah negara itu. Dia jajah negara itu jadi hak dia. Dia mengaku negara itu hak dia. Cuba saudara bayang. Nanti Bangla. Saya hari itu terjah dekat jalan Bukobi Kuantan. Pakistan tu kata apa? Pakistan yang kita terjah. Dia boleh tunjuk IC biru saudara. IC biru. Ya, IC biru saudara. Dia tunjuk IC biru saudara. Kemudian dia kata apa? You tahu rakyat Malaysia sekarang bukan Melayu saja. Bukan Cina saja, bukan India saja. Rakyat Malaysia sekarang sudah ada Bangladesh, Bangla, sudah ada Indon, sudah ada Thailand, sudah ada Pakistan, sudah ada Kemboja, sudah ada gila saudara. Mampus kita saudara. Sebab dia dapat IC saudara. Dia beli secara haram, secara smuggle. Itu kita tak tahu. Tapi inilah yang berlaku. Fikirkanlah. Saudara, kalau tak bangkit sekarang, saudara akan menangis nanti bila anak cucu kita nanti merempat, tak dapat kerja, bisnes semua habis. Sekarang ni tengok, sampai 2 tiket dekat TBS pun dia sapu. Hakimi kita terjah sampai lebat cacing. Okey, jadi saudara, terima kasih kepada anda yang tolong menyokong kita. Jangan lupa like, follow, share TikTok saya. Menjaga Tuhan, lepas ni tolong datang ke Perak insya-Allah. Ke Perak insya-Allah. Kita akan pergi ke seluruh Malaysia support kopi kita. Kita ada keluarkan kopi Ustaz Sufian jadi kita ada keluarkan kopi. Jangan lupa support kita dengan membeli kopi kita, dengan menjadi ahli kelab penyokong Ustaz Sufian. Jasa Amzar, kita terpaksa Amzar. Kalau kita tidak bangkit, siapa lagi nak bangkit menyedarkan rakyat Malaysia, menyedarkan bangsa kita, orang-orang Melayu kita hari ini? Siapa lagi? Kena ingat, dulu ada pendatang buruh-buruh yang datang ke negara ini sebagai buruh ladang, sebagai buruh lombong. Hari ini mereka menguasai ekonomi. Hari ini mereka menguasai ekonomi. Bayangkan 20-30 tahun lagi saudara, apa akan jadi kalau Bangla kuasai ekonomi, Rohingya kuasai ekonomi, Pakistan, Indon, Thailand, semua. Itu belum termasuk warga asing Cina yang kita tak kenal pasti, warga asing India yang bekerja di kedai-kedai mamak saudara. Tolonglah bangkit saudara. Kami bangkit ni dalam kesejukan. Nampak hujan ni? Nampak hujan lepas? Bawah ni pun kena buka. Nampak? Betul ini hujan ni dekat jalan, dekat Kota Raya ni. Depan Kota Raya tu nampak? Depan Kota Raya tu Kota Raya nampak? Tu Kota Raya tu nampak? Kami kesejukan hujan lebat Amza Okey, jadi sekadar itu dulu. Kita jumpa lagi. Teruskan perjuangan. Jangan lupa like, follow, share, subscribe CNK TV di channel YouTube. Support kita. Support perjuangan rakyat. Okey, sekadar itu dulu. Jumpa lagi. Salam kerja. Selamatkan Malaysia. Selamatkan tanah airku. Takbir. Allahu Akbar.